Kalau buka chart ni sampai besok pun kita boleh buat siri kita kan. Okey, kita masuk kepada topik kita. Kita hari ni selepas saya tak dapat nak curi masa. Lepas ni kita ada instructor kita. Faham Pak Kamal? Kalau tak faham, tanya dengan Galih. Galih semua dia tahu. Aku juga kena. Okey, kita masuk kepada topik kita iaitu pembentukan minda pedagang atas talian. Ya. Jap. Okey. Okey, pembentukan minda pedagang atas talian. Simple. Anda tak untung lagi. Anda sedang cari macam mana aku nak trade. Ramai kita sebagai trader, saya pun suka kalau kita tengok orang bagi signal. Sebabnya kenapa kita suka orang bagi signal? Sebaris dengan Imran. Imran tak tahu, tengah berzikir pun tak tahu apa. Okey, tahu tak kenapa kita suka orang bagi signal? Kita ikut dia. Bila untung, wah hebat. Bila loss kan, Allah, engkau ni bodoh apa ni. Yang tekan entry kita. Kenapa kita nak suka nak ikut apa yang signal orang, ya? Itu lazim sebab kita nak dissociate. Kita tak nak kita nampak tak pandai trade. Faham tak? Bukan pasal tak confident. Dia nak dissociate. Dia rugi tadi bukan pasal dia. Dia rugi tadi pasal dia ikut signal. Itu lazim, ya? Itu ramai yang ikut kelas apa semua dan dia bukan nak belajar, dia nak cari signal. Kalau anda buat benda tu, tolong jangan ikut saya. Ya? Sebab tujuan saya bukan, kalau nak buat benda tu, baik saya buat copy trade. Saya tak ada dekat webinar ke live macam ni, ada buat apa? Baik, saya buat satu copy trade, anda copy trade. Tak bagus, Zul bodoh. Simple. Kalau bagus, bagus, hebat. Ni adalah terhebat seluruh alam semesta. Itu lazim. I don't smoke tapi pernah addicted to signal otai. Itu lazim. Itu kalau anda selagi nama dia retail trader, anda akan cari benda-benda ni ya, pada awal anda punya journey sebagai trader. Ataupun ada yang lekat 2-3 tahun dah terbiasa dia ikut, signal ni bagus. Tak bagus, kita ikut cari signal yang tengah profit. Cari tak bagus balik, tukar. Lama-lama tak boleh ni, aku berhenti trade. Dah banyak rugi. Itu lazim. Yes. Dalam trading, inilah benda dia. Sama ada orang belajar ataupun apa. Sebab anda kena terima kenyataan. Dalam trading ni, what you are looking for is you. Style anda trade. Bukan style orang, bukan style orang sebelah, mentor, cikgu. Bukan. Anda boleh ambil mana-mana teknik. Anda boleh ambil mana-mana teknik dan ambil dia, tuliskan. Ini langkah-langkah yang anda boleh buat selepas sesi saya. Hari Sabtu, hari Ahad ni, anda tolong buat benda ni. Tuliskan dalam teknik anda, teknik. Apa teknik? Teknik A. Kebanyakan anda dah ada berpuluh teknik entah-entah. Tahun ni dah 3 teknik belajar. Saya nampak Galih tadi rancak tanya Imran. Ni Galih ni bukan sebarang orang, dia tahu banyak benda tau. Saya nampak saudara dia, saya tahu dia tahu banyak benda. Cumanya bila dia tahu banyak sangat, dia jadi confused. Betul tak Galih? Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Don't worry. Teknik kereta putih, betul. Semua teknik bagus. Asalkan anda tulis. Buy, set up. Nombor 1. Direction. Macam mana anda katakan market tu anda boleh trade dia naik ataupun turun. Tuliskan. Sama ada anda tengok
indikator ke, ada tengok burung terbang ke, ada tengok Zatul ke, ada tengok Irina ke, ada tengok Imran ke, ada tengok mana-mana lah, Azni, apa lagi, Siti Wani, ada tengok saya, ada tengok apa, ada tengok kucing ke, apa-apa. Kita nak kata market up or down. Semua bagus. Pian juga jadi. Okey. Nombor 2, macam mana anda entry? Tuliskan lengkap. Nombor 3, macam mana anda letakkan stop loss? Kalau teknik tu jangan pakai dulu. Jangan pakai dulu. Kat trading view. Trading view dah lama tak update. Trading view saya tak letakkan trade idea. Kalau ada pun yang bertahun dahulu, bertahun-tahun dahulu pian. Okey, nombor 4 adalah kepada kaedah TP dan nombor 5 kaedah urus. Benda yang sama untuk sell setup. Apa-apa teknik yang anda faham, yang anda ada sekarang, tuliskan. Hujung minggu ni, ini homework anda. Ini homework anda. Ini langkah yang paling simple. Anda nak betulkan minda anda supaya anda tak confuse. Macam mana entry, macam mana buy, macam mana sell. Benda ni. Bilanya anda tak masuk market. Buat benda ni. Direction. Ini homework anda minggu ni. Entry, 3, SL, 4, TP, mana TG pula. Dan 5, urus. Macam mana kita letak BE, macam mana kita cut loss, macam mana kita cut profit. Buat dan dia hendaklah dibuat sama-sama bersama-sama. Boleh hantar tak? Tak payah. Lepas anda ni, tuliskan dia dalam point form, letakkan dekat dinding. Bila anda trade, tolong jangan trade tepi jalan. Tolong jangan trade ni. Sekarang ni ramai kita kat rumah. Buat satu space dekat rumah, di mana dekat situlah anda start dan masuk zone anda. Masuk zone di mana itu zone aku analisa market dan trade. Lain daripada tu ada letak alert dan buat kerja lain. Jangan duk merenung cat satu hari. Lagi-lagi PKP lagi banyak dia overtrade. Tadi-tadi dah untung, dia tekan lagi. Entah apa-apa dia masuk. Naik, tekan, pop jatuh. Alamak, dia tutup buy, dia tekan sell naik balik. Alamak, dia kejar-kejar market. Lama-lama duit habis. Kalau itu sedang berlaku pada anda dan tadi dia berlaku, berhenti dulu. Berhenti dulu. Zatul pindah dengan saya. Kenapa saya pula kena pindah ke Zatul? Dahsyat. Pindah sebelah Zatul. Apa kena mengena Zatul? Zatul tengah bagi makan kucing. Okey, tuliskan teknik A, teknik B, teknik C anda. 3 teknik terbaik anda. 3 teknik terbaik anda. 3 teknik terbaik yang anda faham. Yang anda faham. Mana nak pakai dia. Okey, 3711 amat senang. 5 wave, 5, 2 fractal, 3 wave masuk. Itu je. Kalau channeling tak payah tunggu higher high, tak payah tunggu lower low. Itu je. Itu je beza lah. 2 lah. Cumanya salah satu kena ada dalam instrumen sama, kena menunjukkan trend dah berlaku. GKW. Jangan dengar dia orang ni Kamal. Boleh pengsan tanya dia orang tu apa. Faham? Buat apa-apa. Buat apa-apa, tuliskan kaedah anda entry. Itu yang langkah yang anda boleh buat. Sebab banyak anda ni bukan trader baru. Tuliskan. Terutamanya kalau anda dah lama. Lagi lama, lagi dia pandai trade. Itu masalah kita ni tau. Dia pandai trade. Dia tengok chart kan. Ni teknik ni boleh masuk. Ni teknik ni boleh keluar. Jangan. Anda tuliskan dan anda ikut dalam satu account tu untuk buat satu. Then what you do is, fahamkan bahawa kita ni bukan bekerja sebagai trader. Kita ni adalah
Kita retail trader, anda trade duit anda bukan kerja, anda kena enter, kena masuk kerja pada certain masa, tak. Anda bebas nak buat apa sahaja. But the thing is, kebebasan tu boleh menyebabkan either anda kejar market, ni yang sebabnya ramai yang suka kejar news, tunggu malam, tunggu FOMC, tunggu NFP tekan, dia nak instant punya gratification, cepat masuk, cepat keluar, kononnya. Sekali jadi, sekali tak jadi. Kita highly leverage, guna 888. Ada yang sampai 3,000 apa semua. Dan itu antara formula untuk anda melangsaikan akaun anda. Faham? Okey? Jadi benda-benda ni anda kena ambil sebagai satu kenyataan dalam trading, ya. So trading, apa sebenarnya kita buat? Kita ni berniaga. Anda berniaga online. Anda berniaga online. Jauh betul sampai India. Kita berniaga online. Anda kena buat plan perniagaan anda. Ni plan perniagaan anda tadi, ya. Ini bukan plan. Ini SOP perniagaan anda. Faham tak? Pekerja hendaklah datang jam berapa, buka pintu kedai jam berapa. Tapi itu cuma sebahagian daripada anda punya sistem perniagaan, ya, yang anda boleh tukar. The thing is, jangan pergi 3711 itulah teknik terbagus. No, tak. Apa yang anda buat adalah anda ada buat benda ni tadi untuk 3 teknik. 3 teknik. Ya. Buat dia untuk 3 teknik. A, B dan C. Ya, buat dia untuk tiga teknik. Ya, tuliskan lengkap. Lepas tu print out, letak kat dinding. Ya, ataupun letakkan dekat phone anda. Letak 3 teknik ni. Lepas tu tulis. Ini adalah tau, benda yang dekat ni, ya. Sebelum anda nak cerita pasal nak ikut teknik, anda tanya diri anda dahulu. Boleh ke aku buat benda ni? Masalah trading bukan teknik tau. Masalah trading, kalau teknik tu tak lengkap, memang dia masalah lah. SL tak ada, TP tak ada. TP secukup rasa, bila nak masuk, kau masuk. Bila nak keluar, tak clear. Macam mana kita nak masuk, macam mana nak letak SL, macam mana letak TP. Ya, dia tak dapat tahu macam mana dia nak letak. Ni naik lagi. Sebab itu saya tak jawab soalan ni. Kalau orang tanya kan, boleh naik lagi tak? Ya? Sebab kalau anda dah masuk market, anda sepatutnya dah tahu apa nak buat kalau naik lagi. Anda dah tahu benda tu. Tujuan saya cuma ceritakan struktur. Teknik anda pakailah teknik anda. Masalah utama bukannya teknik. Semua kita tahu. Masalah utama nak ikut teknik, nak buat benda sama. Anda tanya, teknik tu konsisten ke? Teknik tu konsisten, dia sama je cara masuk. Yang tak konsistennya kita yang masuk market entah apa-apa. Pakai ke tak? Itu cerita dia. Teknik tu sama je. Dia masuk macam ni, keluar macam ni. Ini masuk macam ni, keluar macam ni. Itu dia. Dah sampai TP dia U-turn. Itu sakit. Itu sakit, betul. Itu sakit kan. Itu tak dapat. Itu bukan entry, Kamal. Sebab kalau kita bercakap mengenai set up dagangan, setiap set up bukan entry tau. Penting dalam set up bukan entry. Anda buat duit, anda hilang duit bila kena SL atau TP. Bukannya pasal ada entry. Ada entry dah tahu anda ambil risiko. Jadi setiap set up, benda-benda ni, anda tentukan macam mana anda nak lihat risk
dan reward. Ini ulang-ulang, bukannya topik baru kepada semua. Anda tahu betapa pentingnya benda ini. Sebab tak ada benda yang 100%. Dan tolong jangan pakai 1-2. Untuk anda test satu teknik, tolong jangan start dengan 1-2. Tolong, jangan. Kesian Zatul jadi mangsa. Lepas ni korang jawabnya Zatul. Okey, itu langkah pertama. Lepas tu anda tengok test out any system. Test out dia, try 3. Then kepada diri anda, ni hybrid. Saya tak lupa Galih pasal hybrid portfolio. Sebagai seorang pedagang retail trader, as a retail trader, ingat, anda berniaga tau. Ini bukan hobi. Anda tak dapat buat dia bila ada masa, bila ada duit, aku trade. Trading online is actually anda berniaga online. Anda business online. Kalau anda berniaga, anda bekerja, bila ada masa aku buat, bila tak ada masa aku tak buat. Lepas tu anda tanya, macam mana nak buat duit? Memang tak lah. Memang tak lah. 1.2 tu apa? Yang mana, Kamal? 1-2 tu risk reward. Katalah SL $15, TP $30, ataupun ada yang guna fix. Stop loss 30 pip, TP 60 pip. Itu 1-2 risk reward. Itu tak dapat. Itu tak dapat. Guna 1-3. Untuk test any system, start dengan 1-3. Dan anda boleh turun ataupun naikkan risk reward bergantung kepada kepada performance system. Itu kita cerita pada minggu depan. Kita cerita kita dulu. Ini homework anda dulu. Anda tuliskan apa cara anda masuk, apa cara keluar. Kalau tak ada SLTP, buang teknik tu, buang. Saya bagi tahu betul, buang. Ada cerita apa pun saya tak peduli. Dia dah dulu-dulu profit. Tak. Buang. 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 Saya bagi tahu betul. Itu saya takkan tengok pun. Anda nak cerita apa pun saya tak peduli. Itu buang. Dia kena ada cara anda untuk tutup. Kalau tak ada TP, dia kena ada cara. Macam mana set dia nanti. SL wajib ada. SL wajib ada. Ataupun penggunaan margin. Kalau tak nak letak SL, anda guna, kalau anda menggunakan option. Berapa ramai trader ada benda tu? Mana ada? Itu je. Kena ada cara masuk, kena ada cara keluar. Jangan tahu masuk. Kalau setakat masuk, kucing lagi bagus jadi trader. Sebab dia tekan phone pun dia boleh enter. Lepas tu dia tak ada emosi, dia lah jalan. Kita je emo tengok. Kalah kita dengan kucing. Nak tahu kucing, tanya Zatul. Dia ada 2 ekor. Oyen dengan Maru. Okey. Sebagai retail trader, anda basically, kita ni adalah seorang yang melabur tau. Kita melabur. Anda bukan trading. Anda bukan trade market. Anda melabur. Sebabnya yang trade market teknik anda. Sebab itu saya setiap kali kita punya habis session, saya dah ulang-ulang. Labur dalam anda melabur. Bukannya anda guna teknik itu. Bukan. Anda melabur kepada teknik. Anda melabur kepada sistem dagangan. Ini benda dia. Sebagai retail trader, anda seorang pelabur. Dan pastikan anda ada dalam pelaburan, anda bahagikan portfolio anda kepada 2. Hybrid, iaitu kepada fix dan juga kepada variable. Pastikan bahawa modal anda, whatever modal anda, tolong buat anda. Dia tak dapat minggu depan aku nak depo 50 lah, minggu depan aku nak depo 10, aku trade tengok macam mana. Itu beli nombor.
Saya part time je bang. Memanglah part time kena buat. Lagi part time lagi kena buat. Ya. Buat bajet anda. Tolong buat bajet anda setahun. Bukannya anda bukan bekerja. Orang bekerja, yes, dia buat bajet bulan-bulan. Hujung bulan nak bayar bil. Anda berniaga, otak kena fikir cara besar sikit. Paling-paling setahun. Berapa income aku tahun ni? Kalau tak tahu, anggaran berapa? Berapa perbelanjaan? Perbelanjaan kita boleh tahu. Berapa perbelanjaan bulan? Okey. Lepas tu tengok setahun lebih kurang berapa. Jadi berapa lebih tu, itu yang guna untuk anda melabur ni. Berapa untuk letak tepi. Bukannya dah tolak semua, aku ada $10, aku trade. Kalau itu yang anda buat sekarang, tolong berhenti dulu. Tak ada bezanya dengan anda pergi beli nombor. Esok ada. Esok dengan Ahad ada. Cuba dulu. Ni pakai lebih tekan untung. Aku ada analisa. Judi. Fikir balik. Fikir balik apa benda tu. Fikir balik. Jadi, melabur. Anda bukan trade. Yang trade tu teknik anda. Jadi, dah anda ada benda ni dan anda fikirkan, ke mana duit anda tadi? Where your money go? Yang duit lebih tadi, bukannya duit yang anda nak beli pampers anak. Kalau anda trade dalam keadaan terdesak, sekarang ni aku nak trade, dan kalau tak enter ni, aku pengsan, aku nak bayar bil. Tolong berhenti, ataupun anda seorang full time trader yang bermula dengan yang banyak orang kata kan, 5,000 dah boleh jadi full time trader tu. 10,000. Tak. Anda dah ada dah selesa. Maksudnya anda dah ada income daripada fix, dah ada yang selesa. Kalau anda trade jadi full time trader sebab terdesak, ini bukan bidang dia. Pergi Kak Zatul kau panggil dia Pian. Jadi ini yang sebabnya kita ceritakan mengenai hybrid. Pusingan minggu depan ni kita banyak cerita mengenai hybrid portfolio. Kita ada berapa minit lagi? Kita ada berapa minit lagi? 4 minit lagi. Okey. Semua kita ni basically, kalau anda buat retail, you should be doing hybrid portfolio. Hybrid portfolio ni campuran di antara pegangan aset tetap macam fixed deposit, macam kalau anda ada bajet untuk even kepada ASB, REITs, preferred stock, kalau anda ada akses benda-benda macam tu. Kalau tak ada, at least kalau anda Bumiputra, at least ASB anda lebih tinggi daripada jumlah dalam trading account anda. Kalau trading account anda ada 1,000, ASB anda ada 300, something is wrong with you. Ada 4 minit lagi. Something is wrong dengan anda punya perancangan. Tak kena. Dia punya ratio should be this. Kalau anda baru bermula, anda boleh start dengan ini. Maksudnya duit lebih anda tadi, ni. Tiap-tiap kali anda membahagikan duit. Kalau 80 kali 20, 60 kali 40. 40% pergi kepada tempat yang anda nak trade lah, nak apalah. Yang lain-lain ni anda simpan tempat tetap. Tolong buat benda-benda macam ni. Jangan duk fikir, ada lebih aku trade. Itu hobi. Itu bukan trading. Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten? Aku teknik macam ni. Tak. It's not about the technique. Every technique is good. Asalkan dia lengkap. Cara masuk, cara keluar, cara urus, cara lengkap. Arah ke mana? Semua teknik bagus. Everything is bagus. Tapi asal dia adalah kita. Untuk anda nak ikut mana-mana teknik, anda kena tahu dulu. Yang first, apa-apa juga kita buat, duit dulu. Kita nak berniaga ni, duit dahulu. Itu apa juga orang ajak berniaga apa, first kita fikirkan, ada ke duit aku ni? Duit dulu. Atur duit anda. Arrangekan. Yang ada orang kata kalau nak pembahagian pengurusan dana guna angka 100. Ada? Yes. Faham. Umur kita. Ya. Itu adalah kepada jangkaan maksimum umur. Berapa balance tu akan jadi patusan untuk variable investment.
Itu dia ada banyak teori untuk pembahagian modal. Tahu. Makin tinggi usia kita, kita akan beratkan kepada fix, ya. Saya ambil lebih kepada 40. This is part of it, ya. Kenapa saya katakan 80-20 dan 60-40 untuk anda bermula tu, Pian? Because of saya ambil average kepada umur orang 40. I know that 110. Ya. Boleh pakai kalau nak pakai. Tapi asalkan anda ada satu kaedah mengurus. Mana satu yang betul? Everything. Tapi anda ikut satu perancangan. Itu adalah satu yang anda kena ada. Minggu depan kita akan beratkan topik ini. Bukannya pasal 3711, pasal market dynamic. Sebab itu kita hari-hari sentuh. Dan dekat Discord kita akan cerita benda ni hujung minggu ni. Yang Pian cerita tu adalah salah satu daripada kaedah bagaimana anda nak beratkan kepada variable. Contohnya, yang mana Pian tulis tadi? Yang 110 kan, tolak dengan usia anda, then berapa, maksudnya lagi muda, lagi banyak dekat variable. Itu saja. Lagi banyak dekat yang turun naik, lagi tua, lagi banyak dekat fix. Itu dia. Tapi it doesn't go straight line, linear, Pian, ya. Sebab dia kepada everybody punya keadaan. Ada orang dia punya active income tinggi, jadi dia boleh banyak kepada variable. Ada orang dia punya komitmen tak banyak, dia pun boleh banyak kepada variable. Kalau dia dah tua pun tak apa. Itu contoh dia. Okey, kita banyak sentuh benda ni pada bulan depan. Saya tak nak ambil masa ni. Bulan depan pula, minggu depan. Tolong buat apa saya cerita tadi, tuliskan macam mana anda masuk, cara anda keluar, dan baca nota-nota ni. So kita semua tak sama. Ada cari diri anda. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.